Pandemik COVID-19 elak kanak-kanak terdedah tekanan. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Husni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Ahli-ahli Dewan Rakyat diminta menyerahkan satu surat akuan bersumpah untuk menamakan seorang calon Perdana Menteri yang ke-9 dan surat akuan bersumpah itu perlu diserahkan kepada Istana Negara sebelum pukul 4 petang esok. Dan menurut notis yang ditandatangani yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun susulan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dato' Azhar memaklumkan selaras perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong dalam melaksanakan budi bicara perlu melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang dalam khidmat baginda mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Kesemua ahli Dewan Rakyat turut diingatkan supaya menjaga kerahsiaan surat akuan itu sehingga Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Sekiranya dihantar lewat atau tidak mengandungi butiran ditetapkan, surat akuan tidak akan diambil kira. Istana Negara menjadi tumpuan apabila beberapa pemimpin parti politik hadir menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Mereka dilihat mula memasuki pekarangan Istana Negara kira-kira pukul 1.30 tengah hari. Antara yang terawal tiba adalah Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, diikuti Presiden Pejuang, Datuk Seri Mukhris Mahathir. Sejurus itu kenderaan yang membawa Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, Presiden Amanah, Muhammad Sabu dan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim pula dilihat memasuki pintu 2 Istana Negara secara berasingan kira-kira pada pukul 2 petang. Selepas lebih sejam, kelihatan kenderaan yang membawa pemimpin-pemimpin parti berkenaan mula bergerak keluar dari pekarangan istana pada pukul 4 petang. Tiada peruntukan khusus dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai fungsi dan peranan kerajaan caretaker dan namun mengikut sistem demokrasi berparlimen di negara-negara Commonwealth, kerajaan caretaker hanya berfungsi untuk mentadbir negara sehingga kerajaan baharu dibentuk. Kerajaan caretaker boleh bertindak atas tujuan menjalankan urusan pentadbiran kerajaan namun tidak boleh membuat sebarang keputusan atau dasar yang boleh memberi implikasi dan bebanan keuangan kepada kerajaan baharu yang bakal dibentuk. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dalam kenyataan media memaklumkan tugasan rasmi rutin itu termasuk menjalankan kuasa yang diberi di bawah undang-undang bagi memastikan jentera kerajaan berfungsi. Ini termasuk meneruskan pelaksanaan dasar dan program sedia ada yang sudah mempunyai peruntukan keuangan. Antaranya termasuk program imunisasi kebangsaan dan pelan pemulihan negara. Apa-apa perjanjian, kontrak dan aku janji juga perlu melihat kepada dasar telah diluluskan oleh kerajaan atau peruntukan mengenainya telah dibenarkan. Rakyat dinasihatkan bertenang menunggu sebarang penyelesaian situasi semasa politik ketika ini. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhrisani Abdullah Sani berkata setakat ini keadaan kekal aman dan tidak timbul isu melibatkan ketenteraman awam. PDRM akan terus meningkatkan pemantauan bagi menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Ini kita perhatikan tidak ada isu daripada isu ketenteraman awam dan pihak polis juga berharap agar orang ramai untuk sentiasa kekal bertenang dan menunggu apakah juga keputusan yang akan dibuat di parlimen nanti insya-Allah. Beliau ditemui ketika menyampaikan sumbangan op bantu ke rumah pesara polis di Kuala Nerus sempena lawatan kerja ke kontijen Terengganu.
Jalur gemilang simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Jalur gemilang tanda Malaysia prihatin. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur gemilang lambang negara merdeka. Bersama kita budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang. Tekanan akibat pandemik COVID-19 bukan sekadar menyerang golongan dewasa, malah kanak-kanak turut termasuk dalam kumpulan berisiko tinggi terdedah kepadanya. Dan tanpa pencegahan dan rawatan awal, impak psikologi kepada mereka akan berpanjangan. Muram, kemurungan dan memberontak, itu antara tanda-tanda kanak-kanak berdepan tekanan. Individu di sekeliling, khususnya ibu bapa, perlu peka dengan perubahan tingkah laku kanak-kanak. Juga sentiasa mewujudkan suasana harmoni di rumah bagi memastikan emosi dan mental kanak-kanak sentiasa baik. Sekiranya masalah makin serius, rujuk kepada pakar kesihatan. Kita cuba elakkan daripada menimbulkan konflik di depan kanak-kanak. Sebabnya ini akan menyebabkan mereka mengalami lebih tekanan, lebih stres dan ini akan menyebabkan isu-isu lain untuk mereka ni lah. Beliau berkata demikian dalam sesi wawancara secara dalam talian bersama-sama Negeri FM di Seremban. Dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan bagi kategori frontliner merupakan satu pengiktirafan yang besar khususnya kepada semua petugas barisan harapan di Labuan. Penerimanya Pengarah Jabatan Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Buhari berkata anugerah itu adalah khas untuk warga Labuan yang sangat komited dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Ketika menjadi tetamu dalam slot bicara khas Labuan FM, beliau berkata pengurusan COVID-19 merupakan salah satu tugasan yang amat mencabar. Ini kerana dua gelombang besar yang dihadapi iaitu pasca pilihan raya negeri Sabah serta serangan varian Delta melumpuhkan sistem kesihatan di wilayah itu. Itu adalah dua daripada pengalaman yang sangat-sangat sukar tetapi sangat berharga. Saya sendiri sebagai nahoda yang membawa satu perahu, nahoda bagi satu perahu yang terumbang-ambing yang perlu distabilkan disebabkan oleh ini adalah satu cabaran yang besar bagi kita di Labuan ini. Dalam pada itu, kerjasama seluruh petugas kesihatan, sokongan dan dorongan pemimpin serta masyarakat setempat menjadikan satu kejayaan telah dicapai iaitu mengawal penularan pandemik dan program pemvaksinan untuk mencapai imuniti kelompok. Berkat kesungguhan anak buah kami dan Alhamdulillah COVID-19 di Labuan ini kita dapat landaikan sehingga pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, JKN Labuan telah merangka strategi dan perancangan ke aras bebas zon hijau bagi kelestarian kehidupan penduduk. Antara menjadi keutamaan iaitu menjayakan kempen rumah bebas COVID-19 dan promosi ekosistem hijau bagi memastikan pengoperasian sektor ekonomi berjalan dengan lancar serta memperketatkan kawalan pintu masuk selain kawalan dalaman iaitu mengesan dan merawat kes dengan cepat. Lebih RM300,000 diperuntukkan Kerajaan Perak bagi membantu kanak-kanak yang ditempatkan di 39 pusat jagaan berdaftar di negeri itu tahun ini. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan NGO Perak, Datuk Dr. Wan Nur Rashikin Wan Nordin berkata jumlah itu melibatkan 1,112 kanak-kanak. Bantuan secara sekali bayar itu bagi membantu meringankan kos operasi pusat jagaan yang berada di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jadi diharapkan sumbangan ini dapatlah membantu sedikit ya kepada pelajar dan juga pertubuhan rumah anak yatim dan miskin, terutama dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini.
Pusat jagaan tidak berdaftar dengan JKM juga menerima bantuan namun mengikut bentuk permohonan yang dimajukan kepada kerajaan negeri. Beliau berkata demikian pada program penyampaian sumbangan kepada Pusat Jagaan Kanak-kanak di bawah kendalian JKM Perak di Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Dahimah Kuping. 3,117 buah syarikat Bumi Putra telah berjaya memperoleh pensijilan halal Malaysia dan masih kekal aktif. Statistik ini sekaligus menyangkal persepsi bahawa proses permohonan pensijilan halal adalah rumit dan mahal. Banyak permohonan yang telah berjaya dikendalikan dalam masa yang kurang daripada 30 hari dan ini dapat dicapai apabila keperluan persijilan dipenuhi dengan baik. Tentunya kerajaan Malaysia melalui JAKIM dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri sentiasa komited dalam memberikan perkhidmatan persijilan halal Malaysia yang cekap, integriti, memenuhi kehendak pelanggan. Dato' Abdul Aziz berucap pada persidangan meja bulat bersama agensi pembimbing usahawan secara maya. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh kerjasama antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN serta kementerian-kementerian berkaitan. Ini sebagai usaha membentuk pelan perancangan strategik agar lebih ramai usahawan kecil dan mikro terdorong untuk mendapatkan pensijilan halal. Geran pembangunan perniagaan franchise bernilai RM100,000 ditawarkan kepada pemenang cabaran niaga franchise di bawah program franchise siswa PFS. Program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna itu disertai 20 universiti awam dan 3 politeknik premier. Ketua Setiausaha Kementerian Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berkata, selain cabaran niaga franchise, peserta turut berpeluang menyertai seminar pendedahan franchise dan kursus intensif perniagaan franchise. Penganjuran PFS bertujuan mendedahkan mahasiswa mengenai konsep perniagaan franchise selain menyediakan peluang perniagaan. Ia juga bagi merealisasikan inisiatif kerajaan untuk membangunkan perniagaan franchise berkonsep mikro dan mampu milik. Perasmian PFS secara maya itu dihadiri 500 peserta dari seluruh negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menawarkan pengurangan pembayaran saman sehingga 70% kepada semua saman JPJ yang boleh dikompaun hingga 16 September. Dan tawaran itu bersempena sambutan Hari Kemerdekaan ke-64 bertemakan Malaysia Prihatin bagi tahun 2021. JPJ dalam kenyataan medianya memaklumkan pengurangan kompaun akan diberikan kepada semua notis saman yang telah dikeluarkan bagi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan serta kaedah-kaedah dan perintah-perintah di bawahnya. Ini termasuk kes yang masih dalam tindakan senarai hitam. Pengurangan ke atas notis saman tersebut adalah berdasarkan kadar kompaun semasa yang terdapat dalam sistem MySikap JPJ. Tawaran turut diberikan kepada semua saman yang masih aktif dan tempoh kompaunnya masih berkuat kuasa dengan syarat pembayaran dilakukan dalam tempoh yang dinyatakan iaitu sehingga 16 September ini. Urusan pembayaran notis saman boleh dibuat di semua pejabat JPJ negeri, cawangan dan UTC, kios atau secara dalam talian melalui portal MySikap JPJ. Seekor penyu seberat kira-kira 100 kg kembali bertelur di pantai Batu Buruk, Kuala Terengganu setelah 16 tahun tidak mendarat di pantai berkenaan. Penyu agar betina tersebut dilihat mula mendarat di pantai Peranginan berkenaan pukul 6.50 petang sebelum mula bertelur setengah jam selepas itu. Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu, Dr. Muhammad Uzair Rusli berkata, pendaratan penyu itu memberi mesej bahawa haiwan berkenaan telah bersedia untuk bertelur di sepanjang 244 km jajaran pantai dari Kemaman ke Besut selain pantai di Pulau-Pulau Peranginan yang sering menjadi lokasi pilihan popular sebelum ini. Sementara itu, menurut aktivis pemeliharaan penyu Rani Awang, keadaan pantai yang sunyi dan bersih, ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP dipercayai mendorong penyu kembali untuk bertelur. Jarang, sangat jarang. Penyu naik di Batu Buruk ni sangat-sangat jarang.
Saya rasalah dengan MCO ni, jadi bila orang kurang pergi laut ni, alaminya, naturally je penyu datang balik. Itu je. Tambahnya sebanyak 50 biji telur penyu agar berjaya dikutip dan selesai sepenuhnya pada jam 11 malam. Kesemua telur penyu berkenaan kemudiannya diserahkan kepada pegawai Jabatan Perikanan Negeri Terengganu untuk tindakan selanjutnya. Hari Kebangsaan antara acara tahunan yang sering dinanti-nantikan seluruh masyarakat di negara ini, dan ini kerana pada tanggal 31 Ogos setiap tahun pelbagai acara yang menarik disediakan bagi menyemarakkan lagi sambutan berkenaan. Namun sudah 2 tahun tiada sambutan diadakan susulan pandemik COVID-19 yang meragut kebebasan rakyat untuk meraihkan hari bersejarah itu. Wartawan Nur Farah Huda Syahiran menyediakan laporan ini. Apalah makna Ogos tanpa aktiviti berkaitan Hari Kebangsaan Negara dan perarakan yang menjadi acara utama setiap tahun menjelang bulan kebangsaan ini? Jika sebelum ini bulan Ogos adalah antara waktu khusus yang digunakan untuk mengimbas perjuangan perwira tanah air, namun kali ini rakyat perlu menjadi pejuang bangsa dan negara untuk melawan wabak jahat COVID-19. Menurut Esko Perpaduan Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Datuk Ismail Othman, satu-satunya cara untuk wabak ini beredar dan rakyat bebas daripada virus ini adalah dengan patuh prosedur operasi standard SOP dan bertanggungjawab menjaga kesihatan kendiri. Itu perjuangan dan pengorbanan yang perlu dilakukan untuk menang daripada wabak itu. Dan insya-Allah kalau semuanya mengambil berat dan juga mengambil tahu dan ianya terpulang pada hati kita. Kalau hati kita kata kita nakkan COVID ni habis, maka kita ialah ikutlah SOP, duduk, stay home, stay safe, stay home. Jadi kita orang kata akan terhindar daripada penyakit ni. Jadi kepada semua rakyat Melaka terutamanya saya menyerulah kalau boleh dan memang mesti boleh bahawa kita mengamalkan kehidupan yang sihat. Bertepatan tema sambutan Malaysia prihatin, masyarakat perlu mengambil iktibar daripada situasi semasa negara. Kita perlu bergerak seiring untuk memutuskan rantaian COVID-19. Bagi saya, sambutan kemerdekaan pada tahun ini sangat berbagai rasa. Dalam situasi COVID yang melanda pada negara kita dan dunia pada saat ini, apa pun yang berlaku pada hari ini, kita anggap sebagai satu dugaan dan cabaran untuk kita terus menyambut kemerdekaan ini dengan lebih rasa bersyukur. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu terapkan dalam diri kita, khusus setiap individu di Malaysia, tak kira peringkat umur, yang tua, yang muda, tak kira bangsa, tak kira nationality, mereka perlu memerdekakan diri, keluarga, masyarakat dan kelompok di negara kita untuk memerangi wabak COVID-19 ni. Saya harap tahun depan sambutan macam seperti yang dululah. Saya harap macam itulah. Tahun lalu, ambang merdeka dibatalkan berikutan keadaan pandemik COVID-19 ketika itu. Ia digantikan dengan program konsert Kita Merdeka 1957-2020 di Angkasa Puri bagi mengelakkan orang ramai berkumpul dalam keadaan sesak di lokasi tumpuan bagi menyaksikan pertunjukan bunga api dan acara hiburan. Jika sebelum ini sambutan Hari Kebangsaan diadakan penuh meriah dengan acara yang penuh warna-warni. Namun 2 tahun ini acara terpaksa dibatalkan atau dilakukan secara sederhana akibat daripada wabak COVID-19 yang melanda negara. Kepada semua, bangun, patuh SOP. Jangan lupa daftar vaksin bagi sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19. Nur Farah Huda Syahiran, Berita RTM.
Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengambil keputusan untuk menangguh projek naturalisasi bagi memperhalusi semula keberkesanan projek tersebut. Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata kajian akan dilakukan jawatankuasa teknik dan belia, jawatankuasa naturalisasi dan jawatankuasa pengurusan pasukan kebangsaan. Bagaimanapun, Datuk Hamidin menafikan bahawa keputusan itu dibuat selepas menyaksikan dua pemain naturalisasi, Liridon Krasniki dan Guilherme Di Paula, gagal memberi aksi meyakinkan ketika kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 lalu. Sebaliknya, beliau menjelaskan perkara itu sudah berada dalam perancangan FAM sejak awal lagi, selain turut menegaskan Liridon dan Di Paula akan terus kekal bersama skuad Harimau Melaya bagi saingan kelayakan Piala Asia 2023. Hanya untuk mengatakan kejohanan UAE, dua pemain ini datang gagal, kita tak boleh salahkan dua ni hanya tambahan saja. Pemain lokal pun bermain, pemain nasional semua pun. Saya boleh katakan mereka itu semua pemain Malaysia. Itu kalau nak ceritakan dari segi performance. Kalau ikut performance, kita menang pada salah satu tim. Kita menang Indonesia dan kita menang dengan Thailand overall dalam grup. Maknanya kita menang daripada tinggi ranking. Tapi mungkin peningkatan sedikit ni tidak mencukupi bagi peminat. Beliau berkata demikian selepas selesai mempengerusikan mesyuarat kedua jawatankuasa eksekutif FAM bagi penggal 2021-2025. Tambah Datuk Hamidin, keputusan sama ada projek naturalisasi akan diteruskan dalam kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 akan bergantung kepada hasil kajian tersebut. Bagaimanapun, jelas beliau, penangguhan itu hanya melibatkan badan induk bola sepak itu sahaja dan tidak terpakai kepada mana-mana kelab tempatan yang ingin menaturalisasikan pemain asing mereka. Dalam perkembangan lain, Datuk Hamidin turut memberi jaminan bahawa Malaysia akan menghantar barisan terbaik dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun 2022 meskipun hanya mempertaruhkan pemain skuad bawah 20 tahun kendalian Brad Maloney. Jelas beliau, salah satu faktor keputusan itu dibuat adalah kerana kalender kempen kelayakan tersebut yang bertembung dengan kejohanan domestik Piala Malaysia. Tetapi pemain-pemain ni bila bermain bulan 10 ni, ini salah satu dia lah. Mereka yang bintang ni memang mungkin sukar dilepaskan kelab kerana itu bukan dalam FIFA kalender. Kalau FIFA kalender itu hanya untuk national team dia dibenarkan. Tapi kita akan offer pada kelab semua untuk benar. Kalau mereka nak gunakan, mereka tepat gunakan dan kita mesti ready dengan pemain-pemain yang mungkin bawah 20, bawah 19, something macam itu. Yang terbaik. Jelas Datuk Hamidin, jurulatih skuad bawah 20 tahun negara Brad Maloney sudah pun mengenal pasti barisan pemain yang sesuai termasuk bintang muda Johor Darul Takzim JDT, Arif Aiman Muhammad Hanapi dan Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi dari Selangor. Pemain yang berkelana di klub Belgium KV Kortrijk, Luqman Hakim Samsudin turut berada dalam radar jurulatih itu bagi memperkuatkan pasukan. Malaysia diundi dalam kumpulan J bersama Thailand, Laos dan Mongolia dalam aksi kelayakan itu yang dijadual berlangsung pada 27 hingga 31 Oktober depan di Mongolia. Dan ini pula keputusan perlawanan tertunda Liga Super di antara Kedah Darul Aman FC dan Penang FC yang memihak kepada pasukan Helang Merah itu 4-1 di Stadium Darul Aman. Litar antarabangsa Sepang SIC tidak menolak kemungkinan bakal kembali ke kancah kejuaraan MotoGP dunia dengan pasukan baru dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azhan Syafriman Hanif berkata perancangan itu dibuat susulan pengunduran Petronas selaku penaja utama pasukan Sepang Racing Team SRT di bawah naungan SIC Sabtu lalu.
Semalam Azhan Syafriman mengesahkan bahawa SIC akan menamatkan kerjasama dengan SRT pada musim depan dan mungkin akan bergerak secara persendirian. Justeru pihaknya kini sedang dalam proses merangka hala tuju dan cara untuk kembali semula menyertai saingan MotoGP dunia. Terdahulu SIC dan Petronas bersetuju memutuskan kerjasama dengan SRT yang telah terjalin sejak 2018 dalam saingan Moto2 dan Moto3. Kerjasama itu kemudian dipeluaskan dengan penyertaan dalam kelas perdana MotoGP menerusi pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team pada 2019. Azhan Syafriman turut menambah perpisahan itu juga bakal menyaksikan SRT yang diketuai Dato' Razlan Razali akan bergerak secara persendirian bermula musim depan serta melalui proses penjenamaan semula. Berita tengah malam berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.